Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Tahukah anda pada sekitar 1960-an ada urban legend di Sarawak tentang roh seorang gadis yang dikenali sebagai Janet. Janet ni lengkap berbaju merah dan akan datang kalau namanya disebut, khususnya di sekitar kawasan hospital di Kuching. Ataupun kisah seorang wanita yang dikatakan menghantui hostel, sama juga seperti Janet. Kalau namanya disebut, dia akan muncul di dalam bilik hostel. Itu adalah contoh kisah urban legend ataupun legenda urban mistik yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Urban legend tidak semestinya betul. Kisah-kisah ini mungkin direka, mungkin benar, tetapi tetap menarik untuk dikongsikan asalkan kita jangan terlalu taksub. Dari kisah urban legend masyarakat Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak, ini adalah 5 makhluk hantu wanita di dalam budaya seluruh Malaysia ataupun 5 urban legend wanita Malaysia. 5. Hantu tetek ataupun hantu kopek. Makhluk legenda urban pertama ialah hantu tetek ataupun hantu kopek. Bukan saya mencarut, tetapi makhluk ini memang benar-benar dipercayai oleh sesetengah budaya. Banyak versi tentang hantu tetek ini ataupun hantu buah dada ini. Ada yang percaya kononnya jelmaan seorang ahli sihir dari Bali. Kenapa ia digelar sebagai hantu tetek? Sebab kononnya buah dadanya sangat besar. Wajahnya pula hodoh dan menakutkan. Kononnya mangsa hantu kopek ini adalah kanak-kanak yang berkeliaran di waktu senja. Dia akan menjelma sebagai seorang wanita cantik yang berbuah dada besar untuk menarik perhatian kanak-kanak lelaki, di mana dia sama ada akan melemaskan kanak-kanak tersebut di antara buah dadanya ataupun menyorok mereka di sana. Kisah legenda urban ini seperti mengarut, tetapi kisah ini memang benar-benar dipercayai oleh sesetengah orang. Hantu tetek ini selalunya digunakan untuk menakut-nakutkan kanak-kanak balik pada waktu senja. Berkemungkinan ini hanyalah satu rekaan. Apa tidaknya, dengar sahaja hantu tetek, memang sah-sah kanak-kanak takut untuk balik. Boleh kata ini adalah satu teknik ugutan. Walaupun begitu, menurut kisah legenda urban, golongan lelaki dewasa tidak takut dengan ugutan ini. Malah ada yang sanggup untuk menghabiskan masa dari senja sehingga ke pagi untuk mencari hantu tetek ini, dengan harapan dapat menghalau hantu tetek yang membuat onar mengganggu anak-anak kecil. 4. Mohini. Mohini adalah sejenis roh wanita cantik, berambut panjang, memakai sari putih yang dipercayai di kalangan masyarakat India. Dia adalah roh seorang wanita yang meninggal sebelum mereka dapat berkahwin. Dengan arti kata lain, wanita perawan yang meninggal dunia. Disebabkan semasa mereka masih hidup, mereka tidak dapat memenuhi nafsu perkahwinan, maka mereka akan bangkit semula dan cuba menggoda lelaki. Mereka kemudian akan tidur dengan lelaki yang sudah berkahwin, dan lelaki itu kemudian akan terasa penat selama 2 jam. Ada yang menyamakan penampakan Mohini dengan penampakan Pontianak, di mana Mohini ini akan muncul dalam bentuk wanita cantik tetapi akan berubah menjadi hodoh. Pontianak pula adalah makhluk yang kematian anak. Malah nama asal Pontianak ialah matilah anak. Bila Pontianak kematian anak, Mohini pula cuba untuk membuat anak. Mereka adalah wanita yang dahulunya perawan tetapi bangkit semula untuk memenuhi nafsu yang tidak dapat mereka penuhi semasa hidup dahulu. Itulah legenda hantu Mohini ataupun hantu horny. 3. Nugui. Ini pula adalah roh di dalam kepercayaan masyarakat Cina. Kononnya roh seorang wanita yang meragut nyawanya sendiri ketika dia memakai baju berwarna merah. Menurut kepercayaan sesetengah masyarakat Cina, wanita yang meninggal ketika memakai baju berwarna merah akan bangkit semula sebagai roh yang menyimpan dendam. Mereka ini kemudian dikenali sebagai Nugui. Selalunya roh wanita yang mahu membalas dendam, contohnya wanita yang dianiaya ketika mereka masih hidup dahulu. Malah mengikut legenda mereka akan menjadikan rata-rata lelaki sebagai mangsa. Manakala ketika mereka bertembung dengan wanita, roh-roh Nugui ini hanya akan menakutkan mereka. Dia akan muncul pada waktu malam dengan memakai cheongsam berwarna merah, berambut panjang dan wajahnya cantik.
Dia kemudian akan menggoda lelaki dan menghisap darah mereka. Ini bukan satu-satunya makhluk Nugoi di dalam senarai ini. Makhluk seterusnya terkenal di Kuching Sarawak. Ia dikenali sebagai hantu Janet. Ini pula adalah makhluk legenda urban di Kuching Sarawak. Ada kisah tentang seorang jururawat berbangsa Cina dikenali sebagai Janet dari Hospital Awam Kuching yang hilang secara misteri di waktu senja sekitar tahun 1960-an. Pada waktu ini banyak kes penculikan berlaku di sekitar Kuching. Bukan Janet sahaja yang dipercayai diculik, tetapi ramai yang hilang dengan misteri. Dengan kehilangan-kehilangan ini, timbul spekulasi yang kononnya mereka yang diculik ini akan digunakan untuk mengukuhkan dasar jambatan Satok. Kononnya pada waktu itu, untuk membina jambatan Satok sangat-sangat sukar. Ada sahaja cabaran yang ditempuh oleh pekerja pembinaan. Dengan itu, untuk menyiapkan jambatan ini mengambil masa yang sangat panjang. Maka dengan itu muncullah teori kononnya pembinaan jambatan itu tidak direstui oleh roh-roh yang berada di sekitar. Dan antara cara mendapatkan restu mereka perlu mencari wanita-wanita perawan untuk dijadikan korban. Ini untuk ditanam di dalam tiang konkret. Kononnya dengan cara ini dapat mengukuhkan struktur tiang dan memudahkan kerja pembangunan. Malang bagi Janet, bila dia pulang dari kerja di suatu senja, dia menjadi salah seorang mangsa. Ibu bapa Janet menemui tubuh badan Janet tidak berkepala disebabkan terlalu sedih melihat anak mereka dianiaya. Mereka kemudian memutuskan untuk mengebumikan Janet memakai baju dan kasut berwarna merah. Untuk pengetahuan semua, di dalam beberapa kepercayaan tradisi masyarakat Cina, tidak boleh mengebumikan seseorang memakai baju berwarna merah. Kenapa? Sebab ia akan bangkit semula sebagai hantu. Itulah yang terjadi kepada Janet, tetapi dia bangkit semula menyimpan dendam yang membara. Dia sering kelihatan mundar-mandir di sekitar Bandar Kuching dengan memakai baju merah, kasut merah, lipstik merah dan membawa payung merah. Pada waktu malam, ia akan mengganggu para lelaki. Ada satu kisah, kononnya dia akan menahan kenderaan yang lalu lalang untuk membawa lelaki menonton wayang. Kenapa? Sebab kisah legenda menceritakan dia gemar untuk menonton wayang semasa dia masih hidup. Ada juga yang pernah melihat dia menaiki feri merentasi Sungai Sarawak. Tapi apa yang paling menakutkan, dia sering kelihatan mundar-mandir di Hospital Sarawak, membuatkan ada satu pantang larang kalau berada di sana. Kononnya mereka tidak boleh menyebut nama Janet. Kalau disebut, dia akan datang kepada mereka yang menyeru. Ini bukan satu-satunya yang pantang disebut nama. Ada satu lagi makhluk legenda urban yang pantang disebut namanya. Ia dikenali sebagai Melati. Melati paling signifikan di Sabah. Namun begitu, susuk yang berkongsi kisah yang hampir sama dengan Melati dengan versi-versi yang berbeza juga dipercayai wujud di setengah hostel-hostel di pelbagai negeri. Melati adalah kisah legenda urban yang diceritakan dari senior kepada junior di salah sebuah institut pengajian tinggi di Sabah. Ada banyak asal-usul menceritakan kisah Melati. Versi pertama adalah seorang wanita yang kononnya dulu adalah pelajar di sana. Akibat kecewa ditinggalkan kekasihnya ketika dia masih mengandung, dia kemudian menunggu cuti semester. Orang semua pulang ke kampung halaman sebelum dia mengurung diri di dalam loker. Ada juga beberapa versi yang menceritakan beberapa cara dia mengorbankan diri. Pelajar lain hanya menemui Melati ketika mereka semua pulang ke hostel dari cuti. Di versi yang lain pula mengatakan Melati adalah penjual kuih dari kampung berhampiran. Dia akan selalu datang ke kampus dan jatuh cinta dengan salah seorang pelajar lelaki. Bila ramai yang menyedari kejadian ini, banyak kejadian menakutkan terjadi di situ. Pelajar-pelajar sering diganggu oleh kelibat yang misteri. Dengan itu, mengikut kisah legenda, bangunan asrama dikosongkan dengan serta-merta, sementara pelajar ditempatkan di asrama baru yang terletak berdekatan. Sejurus selepas kematian itu, kononnya ada satu pantang larang yang pelajar-pelajar tidak boleh menyebut nama Melati, khususnya pada waktu malam. Kenapa? Sebab kalau ia diseru, dia akan datang menunjukkan dirinya. Dia akan datang dalam pelbagai jelmaan, sama ada menjadi orang lain yang anda kenal,
menjadi seorang wanita cantik ataupun yang paling teruk menjadi dirinya sendiri yang kelihatan seperti seekor Pontianak. Kononnya menjadi tradisi untuk pelajar naik ke asrama lama tempat bilik melati berada dan meninggalkan tanda tangan mereka di katil melati. Namun begitu, hari ini asrama lama tersebut di dalam perancangan untuk dirobohkan. Walaupun bilik melati akan terkubur, tetapi legenda melati masih lagi berlegar-legar dikongsikan di sekitar kampus. Fakta bonus. Setiap budaya pun ada versi-versi makhluk mereka yang sendiri menarik untuk kita rungkaikan. Macam juga Pontianak yang terkenal di dalam budaya Melayu. Tetapi Pontianak tidak disenaraikan di sini sebab rata-rata kita tahu tentang Pontianak. Makhluk di setiap budaya mengadaptasikan budaya mereka sendiri. Contohnya wanita yang meninggal memakai baju merah. Mereka akan bangkit semula dan membalas dendam. Begitu juga dengan hantu Janet dan jambatan Satok. Di Sabah pun ada kes yang sama pernah dilaporkan, kes penculikan dan juga kes mengukuhkan jambatan. Tetapi jambatan di Sabah ini kononnya adalah jambatan tanpa ruli. Betul atau tidak? Kalau bab-bab mistik ni jawapannya subjektif. Mereka mungkin wujud dalam bentuk jin yang diterjemahkan oleh kita dengan pelbagai bentuk dan fahaman sendiri. Apa-apa pun dalam konteks olahan saya ini, kita ambil sahaja ini sebagai kisah legenda urban pelbagai budaya. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah antara urban legend yang dikongsikan di budaya kita. Mungkin anda pernah dengar kisah-kisah urban legend yang lain. Pastikan anda tinggalkan kisah-kisah anda di ruangan komen di bawah supaya kita sama-sama berkongsi apa yang ada di luar sana. Sekali lagi, ini cumalah urban legend. Betul atau tidak, kita anggap sahaja sebagai satu kisah yang menarik untuk dikongsikan. Apa-apa pun, lebih banyak lagi episod menarik dapat naik pada setiap hari. Sebelum saya mengakhiri video ini, ingin saya membuat pengumuman. Sukacitanya Kupi-Kupi Go dan juga Arcadia Gate ada bekerja sama untuk membuat satu filem pendek, filem seram tentang satu roh yang dikenali sebagai roh kecantikan. Arcadia Gate adalah satu kumpulan produksi dan filem pendek ini juga memaparkan pelakon-pelakon tempatan yang memang betul-betul berbakat dengan jalan cerita yang menarik. Ini adalah sebuah filem pendek pertama yang dipaparkan di Kupi-Kupi Go hasil kerjasama dengan kumpulan lain. Pastikan anda tengok filem pendek tu pada hari Jumaat ini. Apa-apa pun, semoga video pada hari ini bermanfaat. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari. Lisa, cantik sudah bakau tuh. Ramai juga pun tuh peminat kau. Kok Indah rasa lain macam sejak sama si Lisa tuh? Apa kau merpek nih? Si Lisa aku, adik kau. Lisa? Dia bukan adik saya. Sekarang kamu tinggal 2 orang saja di rumah ini. Mana orang di sini? Kamu tinggallah kamu 2 orang saja. Welis, kenapa kau begitu?